Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Selamat menyambut hari Sabtu. Bagi mereka yang berhujung minggu bersama keluarga. Apa pun semak Jabatan Meteorologi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hari ini memilih untuk bercuti, terutama di kawasan percutian yang menggunakan saliran air, semak dengan Jabatan Meteorologi untuk melihat keadaan cuaca, kerana saya bimbang kalau saudara terutama ke dalam keadaan peralihan monsun ni, hujan turun di cara tak menentu. Kalau di Kuala Lumpur senang, tuan-tuan, saya akan berpesan pada mereka yang bercuti di Templer, pada mereka yang menggunakan sebarang semua laluan air terjun di Sungai Batu, kerana saya faham keadaan demografinya. Bagi penonton yang baru masuk, kalaulah di kawasan anda terdapat zon yang selalu kepala air berlaku di kawasan percutian, sila upkan status supaya kami dapat aware dan kita sama-sama berkongsi supaya mereka yang pergi ke zon-zon percutian yang bersifat hutan lipur yang menggunakan air sungai ataupun air terjun, terutama macam saya kata kalau di Terengganu, saya tahulah di Sekayu, upkan status untuk kita sama-sama berkongsi dan mengingatkan rakan-rakan kita yang membawa keluarga bercuti bagi mengelakkan kos yang mahal. Kebanyakannya mereka akan bercuti di destinasi yang kurang diberikan perhatian. Jadi ini menyebabkan faktor keselamatan tidak terjamin. Jadi di Kuala Lumpur, mereka yang menggunakan sepanjang tempat percutian daripada Kelanggit, sumber airnya daripada Kelanggit, sama ada di Sungai Batu ataupun di hutan lipur sekitar Uluyam, berhati-hati kalau cuaca mendung. Dan kalau saudara melihat perkembangan di Lembah Kelang hari ini adalah hujan, kalau boleh elakkanlah bercuti, kerana kita bimbang ketika anak-anak kita mandi, kepala air tu ataupun dipanggil busar air akan melanda. Kalaulah anda berada di kawasan pantai yang saudara tahu bahawa dalam perubahan monsun, gelombang ombak juga adalah tinggi, sila kongsi di sini juga supaya kita dapat kongsi sama-sama kita untuk memperingatkan pada Sabtu dan Ahad, sekiranya rakan-rakan garasi ingin bercuti ataupun berdestinasi ke kawasan yang berisiko tinggi mengalami kepala air kerana musim hujan ataupun ombak besar kerana musim angin kencang di kawasan pantai, sila share. Saya tak kisahlah daripada Sabah dan Sarawak, kerana saya pun langsung tak mahir tentang pantai Sabah dan Sarawak, tapi saya juga tahu bahawa Sabah juga selalu terdedah kepada ribut, manakala di kawasan-kawasan pantai di Sabah tak kurang juga bahayanya kerana gelombang ombak tinggi. Tapi di pantai timur dah pasti, tuan-tuan, kalaulah ini masih lagi, walaupun kita telah keluar daripada tengkujuh, iaitu pada November hingga Januari, tetapi kemungkinan ada maklumat yang saudara dapat gelombang air di pantai adalah tinggi, sila share. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca hari ini adalah agak menggemparkan kerana angka kematian di Myanmar telah meningkat 500 secara mendadak. Berarti ada maklumat baru yang dikeluarkan oleh Nikkei Japan, portal yang saya selalu recommend kepada saudara tu, memberi gambaran bahawa angkanya telah mencapai 454 semalam. Di mana pada hari pertandingan Ratu Cantik berlangsung di Thailand, kira-kira seminggu lalu, ada satu hari itu berlaku lebih 100 kematian pada satu hari. Data ni baru saja diperolehi daripada Human Rights Watch dan kemudian HRW, kemudiannya disiarkan oleh Nikkei. Ini memberi gambaran bahawa kalaulah dulu pada awal-awal berlaku rampasan kuasa, ketika saya memberi laporan editorial pada minggu pertama bulan Februari, kerana rampasan kuasa berlaku pada 1 Februari 2021, saya mengatakan bahawa tidak mungkin ada kebangkitan yang besar di jalanan oleh rakyat Myanmar, memandangkan generasi yang ada sekarang tahu betapa keras dan kejamnya junta tentera, kerana junta tentera telah memerintah daripada tahun 74 hingga 2011. Di mana demokrasi hanya sempat 10 tahun jadi Myanmar, di mana apabila Aung San Suu Kyi dan parti NLD memenangi pilihan raya pada 2011, mereka sempat lagi berpilihan raya pada 2016, tetapi pada pilihan raya 2021, di mana sepatutnya kerajaan baru memasuki parlimen pada 1 Februari, rampasan kuasa telah dilakukan oleh tentera. Jadi saya ada sedikit mengatakan bahawa tidak mungkin rakyat Myanmar bangun dan bangkit untuk menuntut demonstrasi, tetapi hari ini lebih daripada 21 bandar dan juga bandar kecil di Myanmar sedang berlaku rusuhan yang sangat besar. Saya juga membetulkan pada saudara, saya selalu menyebut perkataan Myanmar mempunyai 43 suku. Dia sebenarnya 143 suku dan etnik yang berbeza. Maaf, ada pembetulan, dia bukan 43 suku, tapi 143 suku etnik yang berbeza. Terdapat 5 etnik yang mempunyai peperangan yang besar dengan junta tentera.
etnik yang berperang secara menang-menang, maksudnya tidak pernah kalah dan mereka tidak pernah dikalahkan, tersebut adalah Karen, Chin, Kachin dan Tang. Manakala etnik yang berjaya dikalahkan oleh junta tentera Thailand dan kerajaan pro-demokrasi ketika berlaku penghapusan etnik 2012 hinggalah sebelum rampasan kuasa, yang paling besar dihalau dan dikalahkan adalah etnik Muslim Rohingya, di mana hampir 25,000 orang mati dan 1 juta dihalau keluar daripada bumi Myanmar. Saya betulkan fakta dekat situ saja. Terdapat 5 puak yang berperang, 4 puak tidak pernah kalah dan tidak pernah menang, di mana berlaku perang gerila yang panjang, iaitu Puak Karen, Puak Kachin, Puak Chin dan Puak Tang. Manakala yang berjaya dikalahkan dan dihalau keluar meninggalkan Myanmar adalah orang Islam, iaitu dipanggil Rohingya Muslim dari Arakan ataupun Rakhine. Perkataan lamanya Arakan, kemudian English menyebutnya sebagai Rakhine. Sama, Arakan dan Rakhine. Cuma di Arakan dan Rakhine terdapat 2 puak Islam. Saya nak betulkan juga, iaitu puak Rakhine adalah satu puak yang asing dan puak Rohingya adalah suku yang asing. Tetapi majoritinya Rohingya, minoritinya Rakhine. Tetapi kedua-dua ini adalah puak Islam, kerana ketika British memerintah Myanmar, mereka menakluk wilayah Arakan sebagai wilayah yang masih lagi majoriti orang Islam. Cuma apabila dimerdekakan, wilayah ini dimerdekakan secara pukal. Itu saya bagi fakta yang detail kerana sebelum ni saya tak jelaskan dengan detail. Perang baru saja meletus di antara kerajaan junta tentera Myanmar dengan puak Karen. Tapi saya jangka puak Chin, Kachin dan juga Tang akan turut mengangkat senjata selepas ini, kerana demonstrasi di 21 bandaraya sekarang sedang berlaku, di mana 454 orang dilaporkan oleh Nikkei 48 jam yang lalu. Berarti ada jangkaan bahawa hari ini, hari Sabtu dan Ahad, kebangkitan hujung minggu akan berlaku lagi. Dan kemungkinan kerajaan junta tentera akan mengamalkan dasar tembak, surai dan bunuh. Berarti mereka suraikan, kalau tak yang mana berdegil mereka akan bunuh, yang dipanggil sebagai penyuraian dan pembunuhan. Tuan-tuan, minta tolong sian, berapa ratus orang yang ada ni? 215. Scroll sikit, tolong like, komen dan share. Komen okey ke apa sikit ya. Dekat puisi baru dan juga sejarah pendek yang saya turunkan mengenai gerila, mengenai nasib orang Islam di Myanmar. Kerana saya tak boleh blast. Menyebut Muslim Myanmar, menyebut oleh kerana kerajaan Barat mengambil keputusan menyokong Aung San Suu Kyi, Facebook juga menyokong New World Order. Di mana sekarang tak boleh dikritik Aung San Suu Kyi, mestilah semua pandangan dalam Facebook adalah pro Aung San Suu Kyi, kerana Barat dan juga New World Order yang juga turut disertai oleh segala sekutu-sekutu George Soros telah memilih untuk menyokong Aung San Suu Kyi. Kerana kempen menyokong Aung San Suu Kyi dan kempen menentang junta tentera, bila saya menyatakan pendirian bahawa junta tentera dan Aung San Suu Kyi kini berbunuh kerana sebagai satu nasib, kerana mereka juga pernah bekerjasama membunuh orang Islam, bermula pada November 2012 hinggalah kemuncaknya pada pada 2017 hingga 2018. Saya menganggap bahawa hingga sekarang saya tiada sebab untuk menyokong mana satu pihak. Kerana saya kata sekiranya menyokong Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi juga tangannya penuhi darah orang Muslim. Ketika dia berkuasalah, operasi dia bersama dengan tentera junta tentera dilancarkan. Yang kemudiannya masyarakat antarabangsa ketika itu menganggap apa yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi dan junta tentera terhadap orang Islam sebagai penghapusan etnik. Kena ingat tuan-tuan apabila junta tentera dan Aung San Suu Kyi sebagai kerajaan melancarkan operasi untuk membunuh dan menghalau orang Islam dari perkampungan 100 lebih, hampir 200, 180 lebih pertempatan orang Islam, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Human Rights Watch menggazetkan benda tersebut sebagai genocide. Lebih keras, dia menggunakan genocide. Tetapi hari ini, apabila saya menaikkan status untuk mengatakan bahawa jangan lupa bahawa Aung San Suu Kyi yang hari ini ditindas oleh tentera juga pernah bersama dengan tentera untuk menindas, membunuh dan menghalau orang Islam. Tapi oleh kerana New World Order telah memilih untuk menyokong Aung San Suu Kyi kali ini, kita dah tak boleh kritik Aung San Suu Kyi di mana-mana media sosial yang dikuasai oleh golongan Barat. Jadi saya blast, kena reject. Dia tulis reject very fast. Pelapuk 5 second reject. Berarti saya tahu selalunya dia in review dia panjang. Paling-paling pun 10 minit, paling cepat, dan akan memasa 14 jam paling lewat. Berarti kalau dia reject on the spot, berarti perkataan telah pun digazetkan. Jadi saya tak boleh nak blast story tu tuan-tuan, tapi saya dah buat rayuan tadi.
Saya rasa rayuan pun tak lepas tu, kerana saya dah faham bahawa secara rasmi saya pernah mengatakan pada saudara, Nikkei telah mengumumkan bahawa mereka percaya reformasi jalanan yang sedang berlaku di Myanmar sekarang ditaja sepenuhnya oleh George Soros. Kerana George Soros adalah bapa kepada New World Order. Saya percaya rantaiannya yang disertai oleh Yahudi dan golongan liberal barat yang menguasai New World Order, yang juga menguasai media sosial, sedang menjalankan kempen yang sama, iaitu mengangkat kembali Aung San Suu Kyi, kerana mereka menganggap bahawa wujudnya Aung San Suu Kyi sebagai kerajaan pro barat lebih baik daripada junta tentera yang pro Cina. Ini satu lagi apa yang saya panggil sebagai geopolitik media sosial yang perlu saya faham. Jadi saya terpaksa manual sekarang untuk minta tolong saudara share je. Bukanlah saya nak popular puisi tu tuan-tuan, saya nak remind pada saudara saja betapa kita perlu berhati-hati untuk mengambil langkah, sama ada kita ingin menyokong pemulihan demokrasi Aung San Suu Kyi di Myanmar dengan menentang junta tentera. Kita boleh berpada-pada, kerana kita mesti ingat bahawa Aung San Suu Kyi dan Jeneral Min Liang pernah bekerjasama secara setuju untuk melancarkan operasi pada bulan November 2011 yang membawa kepada pembunuhan beramai-ramai pada 2012 dan hingga 2015, di mana 1 juta orang Islam telah lari meninggalkan Myanmar dengan 900,000 orang bertempiaran untuk berada di Sittwe dan di bandar Cox's Bazar di sempadan Bangladesh. Manakala satu pesakit baki yang lain telah merentas jalan darat memasuki Thailand dan sampai ke Malaysia. Itu saja saya share sikit dengan saudara untuk faham bahawa mulai sekarang kita akan berkongsi-kongsi juga, saudara, walaupun kita pengguna Facebook. Kita terpaksa bergantung juga kepada media ni, tak kira lah dia nak disebut sebagai media Yahudi atau media pro-Yahudi, tapi dia adalah media New World Order. Berarti sebarang usaha yang kita nak jalankan untuk berkempen, untuk menyedarkan kes-kes, saya terpaksa stream dengan saudara. Saya terpaksa stream, iaitu secara langsung dia tak boleh cut, lepas tu saya kena delete. Kemudian dalam stream ni saya terpaksa meminta tolong saudara untuk share konten tu, kerana konten tu tak boleh di-blast. Berarti tanpa share saudara, Facebook akan meletakkan minimum reach. Kalau yang tak berbayar pun dia akan tahan minimum reach. Dia tak akan bagi saya lebih daripada reach 500. Kalau saya blast, dia akan tahan. Berarti saya memerlukan pertolongan manual daripada saudara untuk meluaskan jangkauan reach-nya. Kalau saudara boleh ambil dan start di satu WhatsApp, kemudian saudara share je daripada WhatsApp ke WhatsApp group. Kerana saya memerlukan, bukan saya perlukan banyak like tuan-tuan, dia adalah kempen. Sebab tu saya kata saya perlukan like, komen. Komen lah sikit, kat bawah tu baru 8 komen tu. Ada komen lah apa yang saudara ambil kesedaran daripada, bukan puisinya, tetapi saya punya anekdot. Di mana saya mengingatkan masyarakat dunia bahawa jangan mudah terpengaruh, termasuk juga kerajaan Malaysia yang mengecam begitu banyak kerajaan Myanmar tetapi tidak pernah menegur bahawa kalau hari ini tentera membunuh pengikut-pengikut Aung San Suu Kyi, dia adalah kepedihan yang sama yang kita rasa apabila Aung San Suu Kyi dan juga Jeneral Min Liang yang melaksana, Min Liang yang menjadi presiden junta tentera sekarang tuan-tuan, adalah orang yang mengetuai operasi untuk menghalau keluar orang Islam. Kerana Min Liang berjaya melaksanakan operasi itulah dia menjadi pegawai kanan di kalangan tentera. Kalau mengikut ranking, dia bukan pegawai tinggi di kalangan tentera. Dia tak sepatutnya dipilih oleh tentera sebagai presiden. Tetapi kerana Min Liang adalah pegawai yang berjaya melaksana misi menghalau keluar 1 juta orang Bangladesh, apabila tentera mengambil alih, dia adalah seorang pegawai yang berpangkat bukanlah top 5. Tapi dia dilantik menjadi presiden kerana rekod kerja keras dan keberaniannya untuk melaksanakan keganasan. Jadi itulah Min Liang yang telah melaksanakan operasi membunuh 500, hampir 500 orang Myanmar sekarang. Adalah Min Liang yang sama. Ketika menguasai operasi tentera, membunuh 25,000 orang penduduk Muslim di Rohingya dan menghalau keluar 1 juta orang Muslim Rohingya daripada bumi Myanmar. Jadi itu yang saya advise pada saudara petani untuk kita berkongsi dan memahami. Kerana setakat yang kita ada, saya lah bukan suka pembunuhan tuan-tuan. Saya tak kira siapa pun saya tak suka pembunuhan. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan. Dengan mengangkat puisi dan juga anekdot di atas tu, mengatakan pada tahun 2017 saya telah menulis sebuah cerpen di Berita Harian kerana kemarahan saya yang sangat besar pada Aung San Suu Kyi apabila dia memilih untuk berdiam diri sebagai penerima anugerah Nobel Keamanan, kerana dia menerima Nobel Keamanan pada tahun 2009. Dia adalah tokoh yang sepatutnya menentang pembunuhan. Tapi apabila dia dilantik menjadi Chancellor dan mempunyai kuasa ke atas Presiden yang pada waktu itu adalah proksinya dalam parti NLD, dia tidak sepatut berdiam diri apabila tentera membunuh dengan jelas orang-orang Islam, membakar rumah, merogol
dan kemudian menghalau hingga hampir 1 juta orang terpaksa lari ke sepadan Bangladesh dan Thailand dan kemudian merentas jalan kaki masuk ke Malaysia. Saya tak maulah bercakap hingga kata ini karma. Tak logik dan tak elok siapa saja mati dan kita meraihkan kematian sekalipun mereka adalah orang kafir. Tetapi saya cuba memberi gambaran mengatakan bahawa pada hari kamu bersedih kerana rakyat dan penyokongmu mati dibunuh, kami juga pernah bersedih selama 9 tahun apabila kamu mula membunuh dan menghalau saudara kami, orang-orang Islam dari Rakhine dan juga daripada Rohingya keluar daripada bumi Arakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kata krisis Myanmar akan berpanjangan kerana mereka mendapat sokongan daripada New World Order. Nikkei, agensi berita Nikkei, NIKKEI ni bukan agensi berita Cak Kaleng. Saya menganggap kata bahawa Nikkei adalah agensi berita baru daripada Jepun yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utamanya sebagai agensi berita yang patut dibaca oleh kita semua. Kita kena berpaling daripada bergantung pada CNN dan BBC, New York Post, Time, AOL, Warner. Apa saja syarikat yang berada di bawah 3 syarikat ni yang dikuasai oleh segala proksi Yahudi. Eloklah kita berpaling dan mula bergantung pada sumber yang bebas daripada pengaruh Yahudi, iaitu Nikkei di Jepun dan AP, Associated Press di Perancis. Tapi AP ni kita kena langgan, susah nak dapat sebab dia adalah agensi berita. Dia bukanlah berita yang dijual terus kepada pembaca. Dia adalah berita yang dijual kepada agensi-agensi media. Tapi Nikkei boleh dilanggan kerana melanggan Nikkei $1 RM4 seminggu, saudara terus dapat membaca. Dia ada beza antara agensi dan agensi berita dan portal berita. Agensi berita biasanya tidak menawarkan perkhidmatan terus kepada orang ramai. Mereka menawarkan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat berita di seluruh dunia. Jadi kalau kita nak baca AP, biasanya terjemahan yang disiarkan berita harian, New Straits Times, The Star, Bernama pun pakai. Kita terpaksa baca dalam bentuk diguna semula. Sama ada diguna semula dalam sepenuhnya berbahasa Inggeris atau diterjemahkan. Tapi Nikkei adalah portal. Berarti dia memang digunakan berkhidmat terus kepada pembacanya di seluruh dunia. Jadi apabila Nikkei mengatakan George Soros berada di belakang operasi ini dengan saya memikirkan bahawa New World Order tidak melabur banyak bagi krisis mencetuskan kekacauan di negara-negara lain. Kerana kita tahu bahawa selepas revolusi Seda selesai, New World Order hanya menghabiskan wangnya di Turki, iaitu menyokong pergerakan Fatullah untuk menjatuhkan Presiden Erdogan. Tetapi apabila 2 kali percubaan mencetuskan huru-hara di Turki gagal dan kedudukan Erdogan semakin kuat kerana Erdogan mendapat sokongan penuh daripada tentera, berarti tidak banyak wang yang digunakan oleh New World Order dalam merencanakan menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang berorientasikan agama dan kerajaan-kerajaan yang berorientasikan kawalan bangsa. Berarti sekarang mereka mempunyai banyak kekuatan untuk menyalurkan sebanyak mungkin bantuan kepada Myanmar untuk membolehkan Myanmar kembali menjadi negara yang mereka cita-citakan, iaitu sebuah negara liberal pro-barat. Oleh kerana junta tentera akan mengubah demografi geopolitik Myanmar dan kepada kerajaan pro-sosialis Cina, berarti saya tak fikir kata demonstrasi ini akan berhenti dengan cepat kerana sumber kewangan dan juga kekuatan struktur dengan adanya campur tangan New World Order dan dana daripada George Soros akan memastikan rakyat Myanmar akan terus keluar dan keluar dan keluar untuk berdemonstrasi. Itu yang saya share dengan saudara hari ini. Kalau ada Q&A saya ambil lah sikit kot. Petang ni masih lagi sesi belanja. Saya akan naikkan barang belanja ini. Saya nak habiskan bahagian baki kerana saya tak nak simpan lagi kemeja denim. Saya sedang berfikir sekarang petang ni sama ada saya nak buat fly and shoot yang cantik-cantik di belakang. Di badan saya saudara boleh lock ni, saudara boleh pergi Scott and Cole. Dia punya brand new dia adalah RM600. Harga saya saudara boleh tengok ini almost nose. Dia adalah jenama Scott and Soda. Okey. Yang saya pakai ni jenamanya Scott and Soda. SCOTH N tu soda. Saudara boleh Google sekarang. Saya dah Google, lepas tu sebab saya tengok kain dia, saya kata kenapa kain dia kualiti tinggi seperti kain Wrangler. Jadi saya kata tak mungkin sebuah production yang kecil akan mengeluarkannya. So saya cari-cari Scott and Soda semalam. Walaupun saya tak pernah dengar jenama ni, dia adalah jenama lig tinggi dalam pengeluaran kain denim. Lepas tu saudara tengok struktur button dia pun.
Struktur button dia menggunakan. Ini berarti kos tinggi tuan-tuan. Setiap kali kita menukar button ni berarti macam saya beritahu kan, garasi tempah button je 15,000 tuan-tuan. Untuk dipasang pada 600 seluar jin. Button saja 15,000. Untuk mendapatkan satu seluar jin akan menggunakan 5 button. Jadi ini kalau dia tukar satu button ni tuan-tuan, berarti kosnya sangat tinggi dalam operasi pembikinan pakaian. Dia tukar pula button sebelah sini. Bila saya tengok button ni, saya percayalah bahawa syarikat ini bukanlah syarikat sembarangan kerana dia menggunakan kain yang menyamai kain Wrangler. Wrangler Amerika tahun 80s, 70s tu. Okey? Dan kemudian desainnya saya fikir tak ada juga kalahnya. Saya ambil untuk simpanan, lepas tu dia datang sikit dengan image Japan dia, iaitu Sashiko. Sangat minimal Sashiko. Untuk memberi identiti bahawa dia adalah jenama Japan. Kerana Sashiko dan juga Boro-Boro adalah jenama Japan, maka dia Sashiko dan sikit je minimal. Siapa nak lock jadi badan saya ni. RM200 saya nak lepaskan baju ni. Saya collect. Kalau tak ada siapa lock, saya akan simpan kerana saya menganggap Western adalah kain Wrangler yang lebih baik. Walaupun kain Levi's, kepala kain dikejar orang, tapi dari segi memakai kain Wrangler lebih cantik. Sebab Wrangler keluaran 70-an pun tuan-tuan, memang begini body dia. Ketika Levi's masih lagi menggunakan loose, Wrangler telah menggunakan body fit. Sebab tu saya ada vintage Wrangler yang saya pakai tu. Saudara tengok, bukan saya alter tu. Dia memang cutting ni. Jadi syarikat yang mengeluarkan Scott and Soda ni mengambil aspirasi penuh daripada Wrangler. Dia mengeluarkan kain mirip Wrangler, dia mengeluarkan cutting mirip Wrangler, dia mengeluarkan kocek ala Wrangler, dan dia menggunakan denim, tekstil ala Wrangler. Jadi bila kita cek semalam, rupanya brand new dia mencapai 600 lebih. Saya offer pada saudara 200 bagi mereka yang memakai 21 dan 22. Orang 23 jangan pakai. Sebab dia datang dengan betul-betul fitting yang cantik. Ini adalah fitting 22. Fitting saya 22 ni. Okey. Fitting saya 22. Jadi bila sebab saya dah ada tight tapered, kerana tight tapered satu-satunya yang dikeluarkan oleh jenama Jepun hanyalah Momotaro. Bagi edisi meraihkan 15 tahun Momotaro, ini tight tapered Momotaro saya pakai, yang saya kata baru beli ni. Ini adalah pelopor yang paling baru. Kalaulah semalam saya pakai Samurai mempelopori kain dengan menggunakan Australia cotton. Manakala Momotaro apabila menyertai Liga 18 Aussie dan 20 Aussie, ini adalah 20 Aussie ni, dia datang dengan membuat dua pembaruan. Iaitu pertama, dia melangkah berani kerana Momotaro adalah bukan syarikat yang pernah mengeluarkan jenama bagi kelas heavyweight. Tapi ini adalah edisi heavyweight dia yang pertama. Dia datang dengan tight tapered. Bila saya ada tight tapered, saya pakai yang ni lah, dia jadi slim fit. Jadi betul-betul lah dipanggil body cutting. Jadi kalau saudara nak, boleh lock je di badan saya. Kalau tak ada, saya nak ambil soalan sekejap. Ada yang bertanya tentang pertumbungan kuasa besar antara Amerika dan China. Ada satu video tu, saya dah bubuh dah bawah tu, interview penuh dengan Profesor Dr. Azmi Hassan. Mungkin saudara yang masuk tak ada pada waktu sesi perbincangannya. Saudara tengok satu video yang saudara scroll je, dah turun jemput video tu. Saya tengah blast all out video tu. Iaitu di YouTube kita pun ada. Di bawah tajuk yang sama, 1 jam lebih saya wawancara Dr. Azmi Hassan, pakar geostrategis dan politik antarabangsa yang datang kemari. Dia menjelaskan secara detail. Jadi tengok je video tu. Kerana Dr. Azmi Hassan akan kembali insya-Allah pada minggu depan sebelum Ramadan untuk kita berbincang mengenai krisis apa yang kita akan bincang, pandangan Demokrat ke atas Islam, dan apakah Islam kini akan menjadi berpecah dua kerana apabila Amerika menguasai negara-negara pengeluar minyak di Asia Barat. Apakah stand Malaysia, Indonesia dan Brunei yang berada lebih berhampiran dengan China? Kerana Amerika telah membeli sepenuhnya pengaruh daripada negara-negara Arab kaya minyak untuk menjadi rakan kongsi mereka, kerana pelabur-pelabur negara kaya minyak kini menguasai pelaburan bernilai 4.9 trilion di Amerika melalui pemilikan hartanah. Jadi raja-raja yang kaya daripada dunia Arab ni memiliki pelaburan yang besar di Amerika. Berarti apabila mereka berlabur dengan Amerika, sebahagian daripada perniagaan hartanah adalah perniagaan yang bergerak bersama dengan katil Yahudi, kerana Yahudi adalah peniaga-peniaga besar di Amerika. Ini menjadikan apabila pertembungan kepentingan perniagaan di antara keluarga diraja kaya minyak dengan orang-orang Yahudi moden yang berada di Amerika, maka dia mempengaruhi juga untuk orang-orang yang datang daripada keluarga diraja yang membeli harta di Amerika untuk menjadikan dasar keluarga negara kaya minyak ini adalah pro Yahudi. Sebab itu kita tahu bahawa saya bagi tahu pada saudara,
Kenapa dengan tiba-tiba UAE menandatangani perjanjian mengiktiraf Israel? Kenapa Bahrain akan mengikutinya? Kenapa Tunisia, Algeria dan Morocco juga akan mengikutinya? Dan kenapa Sudan juga akan mengikutinya? Jadi saya akan bincang lagi dengan dia mengenai isu ini. Pertama adalah campur tangan Demokrat ke atas negara-negara Islam bukan lagi untuk meruntuhkan negara Islam melalui New World Order yang pernah menjatuhkan Libya, Syria dan segala macam tu. Tetapi campur tangan sekarang adalah tidak menjatuhkan kerajaan Islam tetapi memaksa kerajaan Islam untuk menyokong kewujudan Israel. Satu tajuk saya akan bincang dengan dia. Dan tajuk yang lain, sekiranya Malaysia tahu inilah permainan dari segi politik dan waktu yang sama Malaysia terpaksa menyokong Barat kerana kita mempunyai banyak kepentingan perniagaan dengan Eropah dan Amerika, tetapi kita akan memilih mana satu. Dengan melihat bahawa kalau berbaik dengan China, ancamannya adalah ancaman modal, mereka mungkin akan membeli negara kita. Tetapi berbaik dengan Amerika berarti kita sedang menyokong dasar perluasan politik Israel melalui perniagaan dan politik. Okey? Itu dah penuh tu interview dah, cuma saya pre-kan apa yang saya akan bawa bincangkan dengan Dr. Azmi Hassan untuk dia hadir sekali lagi yang pastinya sebelum Ramadan. Saya akan bawa dia. Kerana minggu depan kita dah ada jadual. Pertama pada 11 hari bulan kita ada malam meraihkan Ramadan. Kita ada perbincangan bersama seorang ustaz yang akan kita tahu siapa nanti untuk memberikan kita semangat meraihkan Ramadan pada 13 hari bulan Mei. Kita ada doa Ramadan pada 11 hari bulan. Kita berdoa awal kerana kami tidak akan bersiaran pada 12 hari bulan sebagai menghormati malam Ramadan yang pertama untuk tarawih. Kami akan bercuti 2 atau 3 hari pada Ramadan yang awal tu sebagai memberi gambaran kata kami tidak akan bersiaran kerana memberi laluan sepenuhnya kepada proses menghormati kedatangan Ramadan dengan memperbanyakkan ibadah. Kami hanya akan kembali bersiaran mungkin pada 4 Ramadan. Okey tuan-tuan. Ada Chris mengatakan Menteri Luar kita bahasakan China sebagai Big Brother. Bukankah ini dianggap macam kita akan menurut saja dengan tindakan China? Ada orang tanya Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein H2O nama kod dia sekarang sebagai Menteri Luar yang melawat China dan memanggil China sebagai Big Brother. Tuan-tuan, kan saya sebut semalam Malaysia baru belajar untuk bermuka-muka. Kita adalah negara baru sekarang yang berada di tengah-tengah aliran politik baru. Kita tak lagi boleh berada dalam aliran politik ketika sebelum China melancarkan liberalisasi ekonomi. Kita menganggap China adalah sebuah negara komunis. Tapi sekarang tak boleh anggap begitu kerana China adalah negara ekonomi terbesar di dunia. Tuan-tuan kena ingat, bermula Oktober 2020, China telah memintas Amerika sebagai kuasa ekonomi nombor satu. Kerana Amerika mengalami keperlahanan ekonomi, China mengalami pertumbuhan ekonomi. Sebab China kena COVID kritikal hanya 4-5 bulan. Tapi Amerika dan Eropah terjejas ekonomi COVID selama hampir setahun. China telah menjadi kuasa ekonomi yang besar di dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein kita kena baca sebagai Malaysia sudah pandai bermuka-muka. Berarti bila jumpa kena jaga. Sebab mereka, untuk pengetahuan saudara juga, ketika COVID-19, kita berjaya mengekalkan angka perniagaan yang dengan China sama tinggi dengan sebelum COVID-19. Berarti sekarang ni apa yang menjadi pertumbuhan ekonomi di Malaysia adalah kesan keterbukaan hubungan ekonomi Malaysia dan China. Tetapi kita terputus rantaian ekonomi dengan Jepun, dengan Amerika dan dengan Eropah. Jadi selagi COVID berlangsung dan selepas COVID pulih pun saya jangka angka hubungan ekonomi Malaysia dan China akan mendadak ke satu paras yang luar biasa. Kerana pertama saudara harus ingat kita masih mengambil masa yang panjang untuk memujuk Eropah menerima semula minyak sawit. Minyak sawit adalah komoditi utama yang kita perniagakan dalam pasaran antarabangsa dan Eropah menggunakannya pada kadar yang tinggi hampir 30%. Bila Kesatuan Eropah memboikot minyak sawit Malaysia kerana menganggap minyak sawit Malaysia berpunca daripada perluasan alam penebangan hutan untuk dibuat ladang kelapa sawit. Jadi Eropah kata menyokong minyak sawit Malaysia berarti menyokong pelupusan hutan. Kerana banyak hutan sawit diteroka di Malaysia. Jadi mereka boikot minyak sawit kita. Bila kita mengalami langkah panik, kita telah mendapatkan sokongan India dan sokongan China untuk membeli. Tetapi lebih pantas respon di China. Kerana India masih mengimportnya, tetapi China adalah pembeli yang terbesar yang menyelamatkan krisis harga minyak sawit. Oleh kerana minyak sawit ni tuan-tuan, dia memberi 1 juta isi rumah. Kita ada lebih kurang dalam 300,000 peneroka.
dan total isi rumah. Berarti hasil minyak sawit ni penting untuk terus dipasarkan di China. Berarti Datuk Seri Syamsuddin tak boleh melihat secara mudah saja. Kerana sekiranya kita ada sedikit goncang saja ekonomi, ada minyak sawit, China kata dia tersinggung dan enggan membeli minyak sawit. Berarti masalah besar. Jadi apabila Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein bercakap, tuan-tuan, dia tak boleh bercakap dalam kerangka politik untuk semangat orang Islam dan semangat Melayu je. Dia juga harus mengkaji fakta dan kesannya. Tuan-tuan, kita pun tak mahu, tuan-tuan, ketika China membantu memulihkan harga minyak sawit mencapai RM1,600 setan sekarang. Kita pernah jatuh sampai RM800, naik RM1,200. Sekarang minyak sawit bergerak antara 16 ke 18. Dan kita percaya lepas COVID-19, sekiranya China memberi sokongan, 1 tan metrik minyak sawit boleh mencapai RM2,000 untuk mengukuhkan kembali pendapatan RM300,000 peneroka Felda. Yang kedua, tuan-tuan, saya beritahu pada saudara bahawa kita terpaksa sekarang ni, apabila COVID berakhir, saya percaya pembukaan pemulihan ekonomi yang paling cepat yang kita boleh buat adalah dengan China dan Singapura. Dengan Jepun kita terbang mengambil rentak. Dengan Amerika akan memasa 3 ke 6 bulan. Untuk pengalaman tuan-tuan pula tu, tuan-tuan tahu apa yang berlaku sekarang? Amerika telah memboikot semua import barangan produk getah daripada Top Glove. Top Glove adalah pengedar terbesar pengeluaran sarung tangan getah di dunia. Berarti apabila Top Glove diboikot dan dilarang dipasarkan di Amerika, kerana tuan-tuan tahu kan apabila berlaku, ini saya ajak tuan-tuan satu impak. Waktu berlaku COVID-19, kerajaan menganggap bahawa kan Top Glove yang paling banyak menghasilkan kluster kilang. Jadi kita serbu dan kita buat operasi banyak pada Top Glove. Bila kita buat serbu dan buat banyak operasi, Top Glove kita berjaya mendedahkan bahawa Top Glove telah memberi layanan yang buruk pada pekerja asing yang bekerja di Top Glove. Top Glove dibawa di mahkamah dan disaman. Rupanya kesannya, tuan-tuan, Human Rights Watch dan juga Pertubuhan International Labour Organization telah menggunakan operasi kerajaan, telah menggunakan keputusan mahkamah dan telah menggunakan pengakuan bersalah Top Glove sebagai alasan. Yang dia kata ni dah putus di mahkamah, kerajaan dah saman dan Top Glove dah mengaku. Benda tu diambil dan Senat di Amerika melobi di Senat dengan mengatakan kalaulah ini dah dilakukan, berarti Malaysia mengeluarkan sarung tangan getah dengan menggunakan buruh paksa. Dengan menggunakan buruh paksa, walaupun istilahnya hanyalah tidak memenuhi piawaian asrama dan tempat tinggal pekerja-pekerja Top Glove hingga mereka terdedah sebagai kumpulan terbesar daripada komuniti perkilangan yang dijangkiti COVID-19. Akhirnya kita punya sarung tangan sekarang diarahkan, dimusnahkan di pelabuhan di Amerika. Punya jahatlah, tuan-tuan. Dia kata bukan ditahan. Setiap sarung tangan yang sampai sekarang kena dimusnahkan. Berarti Top Glove kena refund kepada semua pelanggan dia yang telah mengimport sarung getah daripada Top Glove. Top Glove adalah pengeluar sarung getah terbesar di dunia. Jadi sekarang Top Glove terpaksa menghantar rayuan. Dia terpaksa hantar rekod semua pemulihan tempat tinggal asrama pekerja asing. Dia terpaksa rekod balik semua pemulihan langkah-langkah yang dia buat untuk merayu pertubuhan buruh di Amerika untuk memulihkan semula dan membenarkan sarung tangan Top Glove dibawa masuk di Amerika. Top Glove adalah satu-satu syarikat yang membayar cukai paling besar kepada kerajaan ketika COVID-19 kerana mereka lah satu-satu syarikat yang mencipta keuntungan. Ini gambaran saya beritahu pada saudara. Waktu kita bertindak dulu, kita sangat marah pada Top Glove sebagai rakyat tempatan. Kita marah pada Top Glove kerana Top Glove telah membiarkan asrama atau rupa-rupanya serbuan yang dibuat oleh kerajaan, keputusan yang dibuat oleh mahkamah dan pengakuan bersalah oleh Top Glove, itulah yang menjadikan alasan International Labour Organization dan juga kerajaan Amerika bertindak dengan mengarahkan semua barangan yang datang daripada Top Glove yang sampai di Amerika hendaklah dimusnahkan di pelabuhan. Bukan return balik, tuan-tuan. Kalau punya jahat Amerika ni, dia bukan suruh return balik barang tu. Dia kata musnahkan. Kerana barang ini dikeluarkan oleh sebuah syarikat di Malaysia yang melanggar Akta Hak Asasi Buruh. Ini benda-benda yang kita kena fikir. Jadi anggaplah Syamsuddin Tun Hussein pergi di sana dengan faham. Dia jumpa Amerika, dia kata, ini dia kata Big Brother kan. Dia jumpa Amerika, dia kata tu Godfather. Itu drama yang kita menjadi bangsa baru nak bermuka-muka, tuan-tuan. Kita dah belajar, dia kena belajar sekolah dengan Jepun, macam mana dia bermuka-muka, sekolah dengan Thailand, macam mana mereka bermuka-muka beratus tahun. Kita ni bangsa baru yang sekarang terpaksa belajar bermuka-muka. Untuk pertama kali kita tersepit. Dulu kita tak payah bermuka-muka sebab ketika Rusia ketika Rusia mempunyai hubungan tegang dengan Amerika dalam era Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua hingga 1987,
Malaysia tak perlu bermuka-muka sebab kita tak ada kepentingan perniagaan dengan Rusia. Malah kita marah Rusia tu dia komunis. Waktu tu China belum lagi menjadi negara kuasa ekonomi. Jadi kita menjadi pro-barat kerana kita adalah sebuah negara kolonial yang ditinggalkan oleh British. Kita anggota Commonwealth. Jadi sokong apa sajalah yang datang daripada Godfather ataupun Big Brother kita, United Kingdom. Tapi hari ini kerajaan telah berubah. Berarti Syamuddin Tun Hussein pun dia pergi mana pun semua dia panggil Big Brother. Lepas ni dia pergi Jepun pun. Dia kata Jepun, you are my Sifu. Pergi mana pun dia akan kata semua orang dia baik. Syamuddin sedang belajar bagaimana menyesuaikan kita untuk terpaksa bermuka-muka kerana kita terpaksa menjaga semua kepentingan negara-negara yang ada kepentingan ekonomi dengan Malaysia untuk memastikan pendirian politik kita tidak menjerumuskan negara kita dalam kancah ekonomi yang lebih teruk. Jadi anggaplah Big Brother tu, saya ingat dia cakap lepas tu dia pun balik tak fikir. Kita je yang fikir. Itu adalah cara kita belajar bermuka-muka ketika kita sedang bergantung kepada China sebagai satu-satunya negara yang mempunyai perniagaan paling besar ketika rantaian ekonomi di negara-negara ekonomi yang lain telah ditutup kepada Malaysia. Harap menjawab soalan tu, jangan marah H2O tu. Kan, walaupun dia suka tersengih, tapi dia sebut Big Brother tu, anggap Big Brother kerana dia nak counting soal minyak sawit je. Supaya China mengekalkan import minyak sawit daripada Malaysia. Dan kira-kira 1 juta peneroka, 300,000 peneroka dan 1 juta anggota keluarga yang makan daripada hasil pendapatan minyak sawit tidak terjejas. Sekarang RM 4,000 lebih dah. Kaya gila tu. Tinggi gila tu. Sebab tu peneroka tak bising bila COVID ni tuan-tuan. Sekarang RM 4,000 lebih. Tu banyak anak peneroka kat situ tu. Dulu saya tengok last tu 1,800 ke 2,000 ringgit je. Kita pernah mencecah angka tertinggi 2,800 je. Sekarang dah 4,000 tuan-tuan. Berarti tuan-tuan boleh fikir, kalau 4,000 tu adalah harga yang tertinggi tu. Itu adalah harga pecah rekod. Siapa anak peneroka akan tahu tu. 1 tan metrik RM4,000 adalah angka pecah rekod. Berarti jadi rahmat pula apabila Eropah memboikot minyak sawit kita. Dan minyak sawit kita dihantar ke China, dia jadi rahmat. Jadi sekarang ni kita dah tak merayu ke Eropah. Kau tak nak beli pun tak apa bro. China akan beli pada kami dan sekarang minyak sawit telah berada pada paran RM4,000 1 tan metrik. 2 kali ganda dah tu. Terima kasih pada saudara yang beri maklumat. Ini adalah rekod baru. Kerana angka tersebut tak pernah dicapai pada bila-bila masa. Kecuali sekarang. Alhamdulillah tu dalam bencana ada rahmatnya sekurang-kurangnya para peneroka sekarang. Usaini, dia orang anak peneroka ataupun dia bekerja dengan sektor pertanian tu, dia tahu bahawa harga komoditi itu telah melambung memecahkan rekod. Kerana setahu saya, rekod yang paling tinggi kita pernah capai adalah 3,600 tan metrik. Satu masa dulu, saya tak ingat tahun 2000 berapa. Itu rekod tertinggi. Kalau hari ini 4,000, itu pecah world rekod dalam sejarah kita mengeluarkan minyak sawit. Di mana harga ini minyak sawit mencapai 4,000 tan metrik. Walaupun diboikot oleh Eropah. Walaupun diboikot oleh Eropah. Bererti kita mendapat pasaran yang baik daripada negara baru yang menyokong kita. Sebenarnya ada 3 negara baru yang menyokong kita. Pembeli yang paling besar datang daripada China. Pembeli kedua paling besar datang daripada India. Rupanya Iran juga, saya lupa nak maklum. Iran juga adalah pembeli minyak sawit besar. Apabila Malaysia kena boikot saja dengan Eropah, Iran menawarkan minyak sawit Malaysia untuk dia beli. Okey? Alhamdulillah tu. Tapi Malaysia dan Indonesia masih lagi sedang bergabung untuk masuk ke mahkamah Eropah bagi menuntut, dia panggil mahkamah timbang tara di Eropah. Malaysia dan Indonesia itu yang banding pergi Indonesia tu. Apa tu yang TikTok tu yang saya marah tu? Yang kutuk kenapa Mahyudin boleh pergi Indonesia, abang dia tak dapat pergi Indonesia tu. Sweet Kismina tu. Saya dah bangkitkan isu tu kerana Sweet Kismina marah abang dia tak dapat pergi Indonesia dan Tan Sri Mahyudin dapat pergi melawat Jokowi. Saya kata jadilah abang kau presiden. Kalau setakat jadi abang penyanyi memanglah tak dapat melawat. So abang kau bertanding jawatan Perdana Menteri, dia jadi PM Malaysia, dia boleh pergi mana? Pada waktu itu Tan Sri Mahyudin pergi adalah untuk menggabungkan saman mahkamah. Di mana kita tak mau saman berasingan dengan Indonesia. Jadi pergi Malaysia sekarang ni bersama Indonesia mengemukakan satu saman bersama di mahkamah timbang tara Eropah untuk membatalkan keputusan Kesatuan Eropah menghalang minyak sawit Malaysia masuk ke Eropah sebagai satu keputusan pembulian. Jadi itulah Bang Din begitu yang saya marah dekat Sweet Kismina tu. Dia ambil gambar Mahyudin dengan Jokowi, lepas tu dia letak gambar abang dia tak dapat pergi Indonesia. Apakah tarafnya seorang abang penyanyi dengan seorang abang pelakon nak pergi sama taraf dengan seorang Perdana Menteri? Tentulah beza tarafnya. Seorang Perdana Menteri pergi untuk kepentingan 32 juta rakyat Malaysia. Abang penyanyi pergi, saya tak faham apa kepentingan dia. Saya dah jawab dah benda tu. Okey, ada soalan yang lain lagi? Ya, ada yang minta ulang tentang Facebook Tauhid yang berhentian di Malaysia. Tuan-tuan, saya tak akan cakap. Tuan-tuan Google dah ambil benda. Saya dah bagi tahu pada mereka yang selalu masuk dan bertanya untuk menyeret saya ke dalam isu-isu kontroversi. Saya bagi tahu macam ni.
Bila saya tubuhkan garasi, tuan-tuan, semua rakan-rakan bersetuju garasi ni friendly pada semua orang. Sebab tu saya tak pernah bercakap isu politik. Kalau saya mengkritik Tan Sri Mahyudin nanti, tadi bukan kerana saya orang parti bangkang. Sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang streamer, saya kritik. Kalau saya puji kerana saya bukan orang Bersatu dan saya bukan orang Perikatan Nasional. Tak ada apa masalah, tuan-tuan. Sebab kita tak mahu garasi terlibat badan pendirian yang menyebabkan kita bertekak sama kita. Sebab tujuan garasi ditubuhkan adalah satu tempat di mana siapa yang datang daripada mana-mana pelbagai latar belakang pun dapat berada bersama dan bercakap tentang persamaan kita, bukan perbezaan kita. Jadi kita datang, kita bercakap kerana kita semua orang Islam, kita ada rasa bersama tentang nasib Rohingya. Kerana kita semua rakyat Malaysia, kita ada rasa bersama untuk menjaga ekonomi Malaysia. Supaya di kalangan kita, macam kita cakap isu China ni, kita ada kebersamaan sebagai rakyat Malaysia kerana kita tahu, oh, ini kepentingan untuk peneroka, ini kepentingan untuk perniagaan. Saya tak akan jawab tentang PAS, tentang UMNO, tentang Bersatu. Saya tak akan berjawab tentang soal Hizbut Tahrir, tentang apa, sebab dia akan nanti jadi perbalahan. Bila perbalahan, saya cakap seorang tak apa, saudara dalam kumpulan yang pro Angkon akan bergaduh di posting. Kita datang untuk bersatu je. Tempat kita nak cari perbezaan banyak, tuan-tuan. Beratur platform untuk kita berkelahi sekarang. Datanglah ke garasi ni, anggap sebagai rumah rehat untuk kita saling buat 4 perkara. Yang satu ni garasi tak boleh buat. Yang Nabi suruh di kalangan umat dia. Sampaikan salam. Garasi akan buat kerja tu, menyampaikan salam. Kita menyayangi orang Islam. Yang kedua, memberi makan kepada orang miskin. Garasi akan buat, sentiasa ada pesan. Kenanglah orang susah, bantulah orang miskin. Bantulah umat Islam yang berada dalam kemiskinan. Sebab tu kita selalu stream isu Palestin, kita selalu stream isu Somalia. Kita bekerjasama dengan IRM. Kita menjaga kepentingan sekolah-sekolah agama, Mahat Tahfiz. Kita jaga tu. Kita buat banyak program kebajikan kerana kita nak menjaga perkara yang kedua. Nabi Muhammad SAW pesan kat kita, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Berarti bukanlah miskin dan reti lapar. Kawan kita yang meniaga susah, kita bagi platform free. Mereka kecil yang nakkan publicity tanpa charge datang. Itu kita panggil dalam konsep moden. Yang ketiga, Nabi kata panjangkanlah silaturahim. Kita panjang silaturahim bagi yang berada di Sabah. Siapa sajalah Man Padang yang berada di Perlis. Siapa lagi? Rata Cerok yang datang tu, yang tuan-tuan ni semua datang, kita nak panjangkan silaturahim. Bila saya nak panjangkan silaturahim, saya tak boleh buat medium ni jadi tempat kita berkelahi sama kita. Nanti saya tak capai 3 perkara yang Nabi suruh. Yang keempat tu solat malam. Takkanlah saya nak buat live, saya solat malam, lepas tu suruh saudara solat malam. Nabi kata bangunlah solat malam ketika orang tidur. Saya buat live tu jadi merapu lah, tuan-tuan. Kalau perkara keempat saya bagi tahu ni, saya nak live ni, Nabi suruh. Tuan-tuan pun tengok menyampah apanya pukul 3 pagi saya nak live duk bagi tahu dia bersolat malam mengikut arahan Nabi. Itu tak boleh, itu buat diam-diam. Tapi 3 ni saya kena buat. Syiar. Sampaikan salam. Berilah makan kepada mereka, berilah makan kepada orang miskin. Sedekah orang yang dalam lapar, jatuh di kategori itu. Yang ketiga adalah panjangkan silaturahim. Yang keempat saya suruh buat, tapi saya tak akan buat live. Saya buat live malam-malam pelik, cameraman nak jaga pukul 3 malam nak tengok saya tolak malam, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan pula kena tunggu tengok saya menangis dalam doa. Itu bukan ibadah, itu gila nama dia. Kan? Jadi saya tak akan buat kenyataan-kenyataan yang memecah belahkan kita. Sebab ada banyak tempat dah. Tujuan saya ni saya mencantum pinggan yang retak. Saya kutip pinggan yang retak, saya gam, saya cantum. Pinggan jatuh lagi, saya tahu. Pinggan ni akan selalu jatuh. Orang Melayu dan orang Islam sentiasa akan berpecah belah. Tapi garasi akan hari buat kerja yang sama pula. Ambil pinggan tu, cantum lagi. Ambil pinggan tu, cantum lagi. Jadi penatlah saya kalau kemudian saya tengah cantum pinggan, saya mengeluarkan kenyataan yang memecah belah pula. Saya harap semua faham. Lepas jangan siapa tanya lagi benda-benda yang secara prinsip yang saudara dah tahu. Garasi tak akan keluarkan pendirian dia. Kerana garasi di Malaysia dia menjalankan usaha mencantumkan pinggan yang pecah. Terutama pinggan orang Islam dan pinggan orang Melayu. Okey? Ada soalan yang lain? Okey. Soalan tentang penggunaan bahasa budak-budak WeChat sekarang. Walaupun bagi budak-budak WeChat, yang menggunakan tu adalah di kalangan orang yang lebih dewasa. Okey. Penggunaan bahasa budak WeChat. Saya pun budak WeChat, tuan-tuan. Saya tengah berlatih untuk keluar TikTok ni. Semalam dia orang kutuk saya. Dia orang kata saya tak boleh TikTok, tuan-tuan. Saya tunjuk bakat pada budak-budak ni, muda-muda ni semua ni. Yang baru habis diploma, baru habis degree, tuan-tuan. Dia orang kutuk, tak boleh bang. Abang edit gambar pun tak kerti. Abang masuk WeChat jadi bahan ni nanti. Jadi saya tak boleh masuk, bukan saya tak boleh masuk TikTok. Matlamat saya membuka akaun TikTok telah digagalkan oleh ni. 3 budak yang bekerja dengan saya ni, yang menggambarkan saya. Dia kata takkan berjaya bang. Abang akan fail jadi TikTokers. Penggunaan tentang bahasa, tuan-tuan, jangan risau. Sebab tu bila saya bagi tahu kepada saudara, apa yang disebut sebagai trend dan apa yang disebut sebagai lazim. Kita lalu trend banyak. Dulu kita pergi sekolah kan cikgu marah. Kita tak boleh tulis YG. Saya ingat lagi YG, DLL. Kita kan masuk periksa dulu akan dikira salah dulu. Dulu masa berjawab periksa, kan kita jawab 60% soalan objektif, ada ABCD dalam SPM. 40% kita kena buat karangan, tapi dalam karangan tak boleh tulis YG.
Tak boleh tulis dan lain-lain di LL. Tak ada. Zaman tu pun tak boleh. Tetapi kelaziman yang paling penting, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, walaupun anak-anak kita menggunakan WeChat, kita tak boleh guna itu kayu ukur. Kerana mereka menggunakan bahasa yang betul ketika bersekolah. Apabila orang tua-tua menggunakan bahasa WeChat, itu bukanlah melanggar bahasa, tuan-tuan. Kena terima, secara demografi adalah kerana ada kemudahan dalam teknologi yang tidak rasmi. Jangan kau gunakan bahasa WeChat kepada surat Perdana Menteri. Sudah jenuh Perdana Menteri nak baca. Surat WeChat, tiba-tiba surat rasmi yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Masjid membunyi dia macam WeChat. Itu kita cemas. JKK panggil mesyuarat dengan menggunakan KPD. Datang MSYT. Kita pun heran apa MSYT. Mesyuarat, kata JKK. Itu kita akan panik. Kalau saudara doktor tulis MC tu pula ada kan. Dia kata dekat MC kita tu SWNBB. Bos kita tanya apa doktor tu? Rupanya sawan babi. Diberi kita MC ni kerana diserang sawan babi. Tapi dia tulis SWNBB je. Tentulah bos kita tak faham. Apa kau surat MC kau kerana kau dapat SWNBB. Rupanya sawan babi. Tapi kalau sampai peringkat tu akan serius. Tapi penggunaan di platform media sosial dah ramai dipertekakkan. Saya kata selagi dia bukanlah penggunaan bagi rasmi, platform rasmi, tak apa. Kalau sampai ke level Kementerian Kesihatan guna WeChat, platform Jawatan Kuasa Kampung, Jawatan Kuasa Surau menggunakan bahasa WeChat ni, kita marahlah. Tapi kalau akaun-akaun individu, no hal, tuan-tuan. Tak ada masalah. Janganlah jadi panik dan janganlah apa. Akan datang. HRMZB apa dia? Oh, dia orang kata akan datang lepas ni bahasa WeChat adalah HARMZB. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Itu okey, tuan-tuan terima je kerana saudara tahu bahawa walaupun saya berada di satu platform dengan veteran, saya paling muda dalam grup tu, ada 80 lebih orang. Rupanya daripada 123 ramai yang dah meninggal. Di mana grup WhatsApp tu adalah semua wartawan-wartawan veteran. Jadi dikumpulkan oleh Tan Sri Johan Jaafar. Daripada ramai yang meninggal. Dulu ada Tan Sri Zam dalam tu meninggal, ada Datuk Reja meninggal, semua dah meninggal. Rupanya bila kami semak balik keahlian kami, tinggallah 83. Berarti kami telah kehilangan lebih kurang 40 orang ahli dalam tempoh 4 tahun. Kerana sini semua veteran, orang tua-tua, tuan-tuan saya pula yang paling muda. Dalam grup tu je kami digalakkan menggunakan bahasa Malaysia yang betul. Jadi memang dalam grup tu kita menggunakan hampir bahasa Malaysia yang betul. Kerana pertama kami adalah wartawan yang mengamalkan penggunaan bahasa aras tinggi. Jadi dalam grup tu saya gunakan bahasa WhatsApp yang betul. Di mana admin dalam grup tu akan mengeluarkan amaran kepada mereka yang menggunakan bahasa yang tak boleh difahami dan tidak mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa pengucapan media sosial. Tapi tak apalah, tuan-tuan. Sebab platform tu semua diletakkan oleh mereka yang menjadi wartawan. Dah tahu dah dekat mana 1G, dekat mana double G, ejaan MENG, MENU. Kita dah tahu spelling dekat mana nak menggunakan double K, kata buat menggunakan 2K. Di mana menggunakan kata D yang betul, D untuk tempat berjarak, D untuk perbuatan didekatkan. Jadi kita dah belajar semua tu, jadi kita boleh gunakan bahasa Malaysia yang betul. Tapi yang ni jangan anggap apa-apa, tuan-tuan. Saya anggap kata selagi tuan-tuan tak menerima surat-surat rasmi dalam menggunakan bahasa WeChat, anggaplah kata bahasa media sosial tak boleh dilarang. Kerana dia adalah penggunaan tidak rasmi. Seperti mana juga penggunaan bahasa dalam pertuturan, tuan-tuan. Jangan panik, tuan-tuan. Kalau pergi ke Coket tu ada 6 bahasa. Datang saya cakap Kedah, datang Lepak dia tibai Penang, datang seorang tu dia tibai Kelantan, datang seorang tu dia tibai Terengganu, masuk seorang lagi pula dia tibai bunyi botol, datang seorang lagi pula kan, masuk pula dia bantai bahasa yang mirip Jawa tu daripada terima je. Sebab dia pertemuan di warung kopi. Tapi kalau kita melihat siaran langsung mesyuarat kabinet, semua kabinet menggunakan ataupun mesyuarat, kita melihat parlimen, semua ahli parlimen menggunakan bahasa berdasarkan kawasan parlimen dia. Botol berucap macam botol, Changlun berucap macam Changlun, Kok Diang berucap macam Kok Diang, yang datang daripada Ketereh berucap dan Ketereh. Jadi huru-hara rojak parlimen, tuan-tuan, itu perlu tuan-tuan bimbang. Yang risau bab-bab ni, perkara ni kita kena menganggap bahawa dia wujud beberapa ketidaksenangan. Tapi selagi kita dapat melihatnya sebagai dia bukanlah platform rasmi. Sebab tu kalau platform rasmi, saudara pergi Kementerian Kesihatan, Kementerian Penerangan, JKK Masjid, Persatuan Sejarah Malaysia, saudara follow. Yang mana portal-portal yang menggunakan media sosial sebagai kedudukan rasmi, dia menggunakan bahasa rasmi. Okey? Macam saya, tuan-tuan, tak boleh saya gunakan log. Saya orang bahasa. Major saya adalah sastra, minor saya adalah bahasa. Saya lagilah terpaksa menggunakan bahasa yang sebetulnya betul. Saya guna je lock and fly and lock. Lock tu pun dah salah dah. Sepatutnya saya guna kunci. Ya, anda telah berjaya mengunci jualan baju ini. Jenuh, tuan-tuan. Saya tak boleh. Terbang dan kunci. Terbang dan kunci. Pelik bunyi dia tu.
Bandar saya nak kena pada. Kita sekarang kembali ke dalam sesi jualan buntil. Tak elok punya dia. Saya pun langgar juga sebab ini adalah platform streaming bukan rasmi. Kerana Garasi adalah platform yang tidak terikat dengan mana-mana kedudukan formal. Tapi saya cubalah seformal betul mencuba. Tapi waktu zaman saya juga supaya casual, supaya easy going, saya bergaul dengan masyarakat jeans ni, saya pertahankanlah juga. Waktu yang sama saya cuba juga menggunakan bahasa aras, bahasa yang tinggi, supaya apabila golongan profesional masuk, dia nampak Garasi ini walaupun jual barang bandar tetapi penggunaan bahasa Malaysia dia ada tanda aras yang baik. Itu percubaan. Itu saya jawab tadi tu. Begini tuan-tuan, baca sejarah dia dengan detail. Bukit Malut ni tak pernah ditulis. Sampai hari ni pun kalau Google tak ada orang menulis artikel yang detail tentang Bukit Malut. Orang tak tulis. Bukit Malut ada dua sebab untuk saudara menerbitkan kebencian. Secara majoritinya mereka adalah orang-orang Melayu yang merantau dan kembali ke Malaysia. Sebab saudara perlu ingat bahawa ada perkampungan Melayu yang besar di Myanmar. Ada perkampungan Melayu yang besar di banyak tempat. Jadi Bukit Malut pada tahun 70-an adalah tempat pulangnya orang-orang Melayu yang nenek moyangnya dulu merantau dan balik. Kemudian dia tak pernah bertambah. Keturunan tu dalam tempoh 50 tahun daripada 70-an sampai 2020 telah menghasilkan 3 dan 4 generasi. Maka generasi itu berubah dan sekarang ada hampir jumlah rumah yang banyak. Jadi Bukit Malut sampai sekarang diletakkan persepsi sebagai pendatang-pendatang Rohingya. Tidak. Bukit Malut adalah kembalinya orang-orang Melayu yang dulunya nenek moyang mereka merantau balik dan mereka tak dapat hak warga negara. Tapi ada sentimen kerana sejarah jelas mengukur bahawa mereka ini pulang adalah sebagai orang Melayu. Kalau saudara begini ya tuan-tuan, satu saudara kena baca adalah menjejak alam Melayu. Orang Melayu ni adalah sebahagian besarnya kini berada di Kepulauan Sri Lanka. Ada orang Melayu. Saudara tahu orang Melayu yang paling jauh sekali berada adalah di Kepulauan Afrika. Kerana apabila orang-orang Melayu menentang Belanda dulu, tempat Belanda buang semua pejuang-pejuang Islam yang berketurunan Indonesia, masa itu Kepulauan Melayu lah, belum tujuk Malaysia Indonesia. Jadi mana-mana ulama' dan mana-mana pejuang yang bangkit menentang pemerintahan Belanda, dia tidak dibunuh, dia dibawa dan dibuang di Afrika. Maka ada jejak orang Melayu di Afrika. Kalau saudara melihat pula di Sri Lanka, orang Melayu pernah belayar dan tinggal di Sri Lanka. Mereka menggunakan hampir 20% bahasa Melayu. Kalau saudara pergi ke Afrika, ada 5% lagi bahasa Melayu. Walaupun mereka telah berada di sana 200 tahun, 250 tahun ketika Belanda menjajah Indonesia dan membuang ulama'-ulama' dan pejuang nasionalis Indonesia yang menentang orang Belanda. Jadi baca sejarah yang panjang, jangan jump to conclusion. Bukit Malut mempunyai sentimen. Aku tak pro Tuan Mahathir, tuan-tuan. Dan tak ada masalah aku dengan Tuan Mahathir. Aku sokong. Tapi tidak. Tapi faktanya memang ya. Mereka adalah kumpulan orang Melayu yang kembali ke tanah Melayu. Apabila nenek moyang mereka menjadi pedagang yang mencari rezeki di luar dulu. Jadi Bukit Malut bukanlah tempat begini. Rohingya adalah satu bangsa yang lain, tapi seagama dengan kita. Satu hal, Bukit Malut tempat pulangnya perantau Melayu yang selama 3 atau 4 generasi berada di luar dan mereka balik sejak tahun 70-an. Dan kemudian beranak pinak dan pertempatan itu menjadi besar. Di Langkawi tiada sentimen untuk menghalau orang Bukit Malut keluar daripada Langkawi. Cuma minta menyusun pertempatan mereka daripada pertempatan setinggan kepada pertempatan yang lebih tersusun. Jadi Bukit Malut sedang diusahakan sekarang sebagai satu pertempatan. Kena ada cara-cara penyelesaiannya. Kalau tanya penyelesaian saya kata ikut proses undang-undang. Supaya dia tidak menjadi presiden case, iaitu kes pembuka kepada ketegangan kaum di Malaysia. Kena buat. Sebab kita juga mengalami isu yang sama di Sabah. Tanya orang Sabah. Sabah ada beratus ribu tu pendatang-pendatang yang datang daripada Sulu ataupun daripada selatan Filipina. Yang kita terpaksa berdiam diri kerana apabila mereka datang, mereka mencari rezeki. Kalaulah kita mengambil tindakan yang tegas, menghalau mereka pulang, apa rezeki yang mereka nak dapat? Jadi ada sejarah masalah lama di Sabah yang berlarutan kedatangan orang-orang suluk daripada Sulu. Kita mempunyai pandangan yang sama juga. Pada tahun 2004, Tun Abdullah ketika menjadi Perdana Menteri, Tun Abdullah Badawi ketika menjadi Perdana Menteri, pada waktu tu pendatang asing sangat tinggi. Tetapi kita tak halau pulang orang-orang yang berniaga tom yam di Malaysia. Kerana pada ketika itu, tekanan dan penindasan dibuat oleh kerajaan Thailand sangat tinggi ke atas orang Islam. Pembunuhan apa semua. Jadi ramai orang Islam hidup susah di selatan Thailand. Ketika Pak Lah jadi Perdana Menteri pada tahun 2004 sampai 2008, kelonggaran diberikan secara tidak disebut. Di mana
operasi kalau pendatang asing tak serbu kedai Tom Yam. Kita kena tahu bahawa ketika itu orang Selatan Thai berada dalam keadaan susah. Kita nak bantu tak boleh sebab kita ada hubungan diplomatik dengan Thailand. Nak kritik Thailand kerana memberi layanan buruk kepada orang Islam Selatan Thailand tak boleh. Nanti berbalah kita dengan Thailand atas sebab yang tak perlu. Tapi kita membantu secara diam kerana kita tahu mereka orang-orang miskin datang daripada selatan Thailand, buka kedai Tom Yam, duit tu mereka hantar pulang ke selatan Thailand bagi membangunkan keluarga mereka yang miskin. Berarti ekonomi daripada ekonomi kedai Tom Yam di Kuala Lumpur dan di seluruh Malaysia ni menjana proses mengurangkan kemiskinan di selatan Thailand. Kalau kita hantar beras, kita hantar duit, akan berlaku ketegangan. Thailand kata, kenapa pula Malaysia bantu ni? Malaysia ada kepentingan ke? Sebab kita dah ada perjanjian haknya 1989. Apabila kita buat perjanjian haknya 1989, satu keputusan yang dicapai dalam rundingan dengan Thailand adalah Thailand sedia menerima pengganah komunis dan tidak akan menyokong lagi komunis Malaysia. Satu, Thailand tak akan menyokong komunis Malaysia. Dulu komunis ni dia serang kita, dia lari masuk Thailand. Kita nak serang tak boleh. Sebab itu sempadan Thailand. Maka Thailand kata, dalam perjanjian haknya kami tidak akan menyokongnya lagi. Tapi dengan syarat, kita tidak akan menyokong pejuang Selatan Thailand. Selepas itulah kita menarik sokongan. Dulu secara diam, di bawah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak, kita ada sokongan secara senyap dengan menyokong PULO, Patani United Liberation Army, Organisation, PULO, kita sokong secara senyap. Tapi kita terikat, kalau kita sokong PULO, Thailand akan sokong komunis. Komunis masuk tempat dia biar. China hantar senjata kepada komunis dengan menggunakan sempadan Thailand, Thailand akan berdiam diri. Sebab Thailand nak balas dendam kerana kita menyokong pejuang petani. Jadi kita ambil langkah. Langkah dia adalah kita menghentikan bantuan kepada petani, pejuang petani, maka Thailand juga menghentikan bantuan kepada komunis. Itulah timbuhnya daerah Betong tu yang menjadi kawasan serah diri. Thailand kata ambil ex-komunis yang mana Malaysia tak mau terima, boleh diam di situ. Tapi tidak akan dibenam mengangkat senjata. Itu perjanjian dia. Jadi ada banyak benda yang lenggok dia kena faham. Jangan jump to conclusion. Sebab tu saya beritahu dekat saudara, saya beritahu pada saudara, ada kalanya tidak menemukan jawapan dan tidak menyatakan jawapan, tanda orang tu cerdik. Daripada menyatakan jawapan tetapi menggambarkan anda bodoh. Sebab ada kadang-kadang kita tak jumpa jawapan yang konkret kerana kebijaksanaan mengajar kita, jawapannya tak dapat dicapai setelah kita mengkaji secara bijak. Tapi janganlah kerana kita takut, 3 hari dah ni aku tak ada pendidikan ni, Bukit Balut ni, Myanmar, halau baliklah. Tidak, kesnya berbeza. Kesnya bukanlah seperti kes Pasar Borong Selayang. Kedudukan Bukit Balut berbeza daripada Pasar Borong Selayang.